Kita bila belajar tasawuf tuan-tuan, wajib mesti kita berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah menggariskan tentang zat Allah tak boleh dilihat oleh mata kepala, juga oleh mata hati di dunia ini. Jadi apabila ada ayat semacam ini yang apa itu, yang boleh mengelulukan kita, seolah-olah Allah Ta'ala menzahirkan zatnya dalam pandangan hati Nabi Musa, maka hendaklah kita maknakan dengan makna yang sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang dizahirkan oleh Allah bukanlah zatnya, tetapi ayat, tanda-tanda, dalil-dalil tentang wujudnya zat Allah yang wajib wujud. Sebab zat Allah ni tuan-tuan memang tak boleh dilihat oleh mata kepala, tak boleh dilihat oleh mata hati, tak boleh dibicarakan, tak boleh nak dibahas-bahaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa yuhaddzirukumullahu nafsah. Allah memberi amaran keras kepada kamu, janganlah kamu membincangkan tentang zatnya. Maknanya kita tak boleh, zat Allah itu tak boleh dibincang. Rasulullah pun marah, ingatkan kita, kalau ada orang bincang tentang zat Allah, kamu larilah, jauhkan diri. Pasal apa? Memang tak boleh dikenal. Zat Allah tak boleh dikenal. Jadi Nabi Musa tadi diceritakan oleh Allah dalam Quran, falamma tajalla. Falamma tu maknanya maka apabila. Tajalla artinya zahir. Katalah di sini tak ada apa-apa, tiba-tiba ada jin menjelma. Menjelmalah. Menjelma. Cerita Singapura kan ada Wan Empuk Wan Melini itu menjelma. Siapa baca sastra Melayu lama dia tahulah menjelma. Falamma tajalla rabbu, maka apabila Tuhannya Allah itu menzahirkan diri macam tu. Tapi bukan dah zat dia yang dizahirkan, itu ialah ayatnya saja. Ayat yang menunjukkan wujudnya zat yang wajibal wujud, yang laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan sesuatu apa pun. Manusia apa? Bukit Terusina. Kenapa? Kerana di dalam semua kejadian itu tersiratnya ayat-ayat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian-kejadian Allah yang di langit dan di bumi, dalam peredaran masa malam dan siang, terdapat ayat-ayat Allah. Jadi Nabi Musa tadi yang dia nampak dalam pandangan mata hatinya ialah ayat-ayat yang berkaitan dengan wujudnya zat Allah yang wajib wujud. Jadi apabila Nabi Musa diterangi hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cukup terang, mata hatinya nampak ayat-ayat Allah. Ayat apa? Ayat wujudnya zat Allah. Bila mata hatinya itu nampak ayat wujudnya zat Allah, Bukit Terusina itu hilang dalam pandangan mata Nabi Musa. Ja'alahu dakkah. Sebenarnya tuan-tuan, Bukit Terusina itu kalau dia tak nampak lagi dah. Gambaran Bukit Terusina dalam hati pun hilang. Dua-dua. Pandangan mata kepala pun hilang, gambaran Bukit Terusina dalam hati pun hilang. Apa yang dirasa? Itu tadi ayat wujudnya Allah. Bila yang dirasa ayat wujudnya Allah tadi dilihat, maka dirasa wujudnya Allah semata-mata. Macam tu tuan-tuan. Sebab itulah wa harra Musa sa'ika, lalu Nabi Musa jatuh pingsan, maknanya fana. Dia wujud dirinya pun dia tak terasa. Tapi ingatannya elok.
Inilah contoh ya, bagaimana bila Allah terangi ruang hati Nabi Musa, barulah mata hati Nabi Musa itu nampak apa dia? Ayat wujudnya zat yang wajib wujud, yang ada pada, tersirat pada Bukit Tur Sinah dan pada diri sendiri. Bukit Tur Sinah hilang dalam pandangan mata kepala, hilang dalam ruang hati, wujud diri pun begitu. Wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa, maka apabila Nabi Musa itu telah sembuh, pulih daripada pingsannya, daripada fanaknya, dikeluarkan oleh Allah dalam keadaan fanak itu dikeluarkan, ditamatkan fanaknya. Qala, maka Nabi Musa terus bercakap, subhanaka, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika wa ana awal mu'minin, aku serah diri zahir dan batin aku kepada engkau ya Allah sebagai hamba-Mu, dan aku rasa inilah titik permulaan aku mukmin sebenar. Kan ada beza tuan-tuan ya, semasa Nabi Allah sebelum Nabi Allah dikurniakan oleh Allah dalam hatinya cahaya yang menerangi ruang hatinya, sehingga beliau dapat menggunakan hati dengan masa sebelumnya. Ada perbezaannya. Pasal apa? Sebelumnya kita boleh baca dalam ayat, awal ayat ni, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa Musa limiqatina qala rabbi arini andur ilaika qala lan tarani walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Sebelum hati Nabi Musa dilempahi cahaya hidayat oleh Allah, dia rasa macam mana? Dia rasa perlu nampak Allah. Rabbi arini andur ilaika, ya Allah, bagi peluang aku nak tengok engkau dengan mata kepalaku. Itu sebelum. Tapi sesudah ruang hati Nabi Musa ini dikurniakan oleh Allah cahaya yang terang benderang, sehingga mata hati nampak ayat-ayat wujud Allah. Dia terasa semua kejadian hilang, wujud diri pun hilang. Lepas tu dia sedar balik, apa dia ucapkan? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, patutlah tak boleh dilihat dengan mata makhluk. Tubtu ilaika, aku benar-benar serah diri kepada engkau sebagai hamba-Mu ya Allah, zahir dan batin aku. Wa ana awalul mu'minin, aku rasa inilah titik permulaan aku benar-benar Islam. Sebelum itu ya, tidaklah terasa macam itu. Itu kan macam mana hebatnya perbezaan akal, penggunaan akal dengan hati. Pada masa akal saja, hati belum guna, Nabi Musa kata apa? Rabbi arini andur ilaika, ya Allah, berilah peluang aku nak tengok engkau, nak tengok zat Allah. Tapi bila ruang hati Nabi Musa diberi cahaya, maka jelaslah apa itu zat Allah tak boleh dilihat dengan mata kepala, dengan hati. Yang dia nampak dengan mata hati hanya ayat-ayat wujudnya zat Allah, yang cukup memberi kesan yang hebat dalam hati dia, sehingga dia rasa apa? Seluruh kejadian hilang, tak ada, wujud diri pun tak ada. Inilah yang disebut dalam ilmu tauhid ya, wujudnya makhluk itu mungkinal wujud, seperti bayang-bayang, macam ada, macam tak ada. Nabi Musa mengalami dua-dua, macam ada sebelum
dia menerima kurnia Allah tadi. Macam tak ada bila dia menerima kurnia Allah, ya, diterangi cahaya ruang hatinya seterang-terangnya, dia nampak, mata hatinya nampak ayat-ayat Allah yang tersirat dalam semua kejadian termasuk diri dia. Dia rasa semua kejadian hilang.